Harus di save terus di ini lagi di post. Di save dulu baru ditampilkan nanti. Tadi. Ya. Selain ini ada yang lain. Nanti aja. Ada siapa lagi? Lagunya aja. Shalom， Shalom, Shalom。 Shalom. 今天是我们相信我们主耶稣基督复活以后，在世界过40天的时间。 Hari ini kita sama-sama ingin memperingati hari kenaikan Yesus Kristus setelah 40 hari setelah kebangkitannya. 以后耶稣在橄榄山上升天了，回天家了。 Kemudian 40 hari setelah Yesus bangkit dan di Bukit Zaitun Yesus naik ke surga. 这是我们的最大的一个盼望。 Ini juga adalah pengharapan terbesar untuk kita orang-orang percaya. 因为耶稣的升天就是保证我们的升天。 Karena kenaikan Yesus Kristus itu menjadi jaminan kenaikan kita juga kelak nanti. 我们相信耶稣基督再来的时候，在主耶稣基督里的人，已经死的人，还有活在世界的人，都一起变耶稣基督一样的复活体。 Kita percaya ketika suatu hari kelak nanti waktu Yesus datang kembali, 我们与主 maka 永 kita 远 akan diubah menjadi tubuh kemuliaan dan dijemput bersama-sama bertemu dengan Yesus di awan-awan. 我们在荣耀的永远的天堂与主永远同在。 Maka di saat itulah di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya di surga. 所以我们今天我们一起来感谢喜乐的心来，我们一起纪念主的升天，还有我们要一起盼望我们的升天的那荣耀的日子。 Dan biarlah hari ini kita dengan sukacita bersama-sama kita
ingin memperingati hari kenaikan Yesus, dan kita juga selain itu kita juga lebih lagi berharap akan pengharapan di mana hari kita akan diangkat bersama-sama dengan Yesus. Hari itu tiba, mari kita dengan antusias untuk menantinya. 我们要一起祷告。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 我们的阿爸父上帝啊，我们满心感谢、喜乐、赞美。 Bapa kami yang di surga, dengan segenap hati dan segenap ucapan syukur kami menaikkan kepada Engkau. 耶稣复活了， Yesus telah bangkit, 耶稣升天了。 dan Yesus telah naik ke surga. 将来我们的主耶稣再来了， Pada masa ke depan Yesus akan kembali. 这都是上帝为我们做的，你的最美好的恩典，最好的、最大的祝福。 Kami percaya bahwa ini semua adalah rencana yang terbaik dan juga berkat terbesar yang akan Tuhan berikan bagi kita. 我们今天纪念非常高兴的一件事情， Hari ini kami memperingati suatu momen yang sangat membahagiakan kami. 为了拯救我们被钉十字架的耶稣复活了，还有升天了。 Yesus yang demi menebus dosa kami, Dia disalibkan dan Dia telah bangkit, bahkan Dia telah naik ke surga. 我们在主耶稣基督里，我们看得见充充满满的神的恩典、神的祝福、神的荣耀。 Lewat Yesus Kristus kami bisa melihat berkat Tuhan yang demikian luar biasa, dan juga kasih karunia Tuhan yang begitu mulia yang Tuhan berikan, sediakan bagi kami. 所以我们最大的感恩、最深深的喜乐来颂赞赞美我们天父的大爱。 Oleh karena itu kami dengan penuh ucapan syukur kami dan penuh sukacita kami mau mengucapkan syukur kepada kasih Tuhan yang begitu besar itu. 我们也复活，我们也升天，在天堂与主永远同在。 Kami juga akan bangkit bersama Yesus dan naik bersama Yesus ke surga, dan selama-lamanya bersama-sama Yesus. 因着盼望，因着信心，我们这世界上碰到各样的患难、各样的痛苦当中，我们能够忍耐，继续跟随你了。 Biarlah Tuhan dengan kesetiaan kami, dengan kesabaran kami, dengan ketekunan kami mau mengikuti Engkau selalu Tuhan, selama-lamanya dalam hidup kami. 谢谢主，我们借着这信心的盼望，我们继续在主耶稣基督里要过得胜的生活。 Terima kasih Tuhan atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami yang begitu besar. Kami mau Tuhan setiap hari kami mau hidup di dalam hidup penuh pengharapan kepada Engkau. 我们在主面前，主内所有的弟兄姐妹们一起来仰望、敬拜、赞美上帝你的守护，主你悦纳我们崇拜，与我们同在，加给我们足够的生命充满的恩典和力量。 Tuhan, kiranya di masa kami masih hidup di dunia Tuhan, kami membutuhkan penyertaan daripada Engkau Yesus. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami ya Bapa, selalu menjaga kami selalu di dalam naungan-Mu Tuhan. 求着这危险的时间当中，主啊，你亲手来保守、引领我们所有弟兄姐妹们和家庭和儿女们，还是我们的工作。 Tuhan, kiranya di masa-masa ini Engkau lebih lagi Tuhan menyertai kami, baik di dalam studi kami, kesehatan kami, usaha kami, pekerjaan kami, supaya kami bisa melewati masa-masa sulit ini dengan penuh pengharapan dengan Tuhan. 主啊，你今天分享的主啊的弟兄，主啊，你加给他生命的能力。 很深深的、很清楚的，神的话语来安慰我们、引导我们。 Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu, Bapak Evangelis Jumadi,
di mana nanti dia akan sharingkan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia Tuhan, dan biarlah firman yang disampaikan itu bisa memimpin, menuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. 谢谢主，奉靠主耶稣基督生命祈求， Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. 阿门。 Amin. Baik, shalom saudara-saudaraku yang berada di rumah. Kita bersehati pada pagi hari ini. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita mengucap syukur bahwa Dia masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita menikmati dunia ini. Mari kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kita. Kita mau menyembah Tuhan kita, karena penyembahan adalah salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Seperti Daud, dia setiap hari, setiap waktu dia menyembah Tuhan dengan pujian. Mari saudaraku, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan, kita rasakan kasih-Nya Tuhan. Kami mau tinggikan diri-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan.
bumi. Mari kita katakan, tinggikanlah dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur, kami bermazmur bagi-Mu Tuhanku. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami masih ada di tempat ini. Kami masih ada Tuhan saat ini ya Bapa. Itu semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah Tuhan, kami semua Engkau berkati, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada, dan kami juga merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap memuji Engkau Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita saudaraku sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Oleh sebab itu dengan pujian penyembahan kita, dimanapun kita berada, kita mau senantiasa menyembah Tuhan kita. Kita mau senantiasa memuji Tuhan kita dengan pujian dari mulut kita. Kita angkat pujian ini, kita mau katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
Engkau akan berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan sama-sama, Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab apapun yang telah Tuhan sediakan untuk kita semua itu adalah yang terbaik untuk kita. Amin. Baik saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita, mata kita dan pikiran kita fokus hanya kepada firman Tuhan. Pujian mengatakan, seperti Bapa yang sayang anaknya, demikianlah Tuhan kita mengasihi kita. Dia menuntun kita, Dia jadikan kita sebagai biji mata Dia. Karena begitu Dia mengasihi kita saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Mari kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita datang memuji Dia, menyembah Dia. Rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu Tuhan. Nyata sungguh pelindunganmu dalam hidup kami. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh pelindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Engkau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh pelindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Panggil Dia Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu.
ajar ku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan seperti Bapa. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita berdoa. 我们来祷告， Bapa Surgawi yang kami kasihi dalam nama Tuhan 我 Yesus. 们在天上的父，我们感谢你， Pagi ini kami sungguh bersyukur 真的很感恩， kami dapat memperingati hari kenaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. 我们能够来庆祝你升天的日子。 Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 这时刻我们要来听你的话语， Namun sebelumnya Tuhan ampuni dosa kesalahan kami. 但是当然我们还没听之前，请你怜悯我们的每个人的罪， Kudus sucikan seluruh hati dan pikiran kami. 请你接近我们每个人的心智， Agar kami layak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 直到我们能够配来听你的话语，来接受你的话， Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kami. 直到你的话语能够成为我们的力量。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你天父， Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们准备来听你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Salam semuanya. 大家平安， Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saat ini kita bahkan seluruh dunia betul-betul digemparkan oleh penyakit yang luar biasa sampai saat ini belum ada obatnya. 这个时刻，我们或者全世界的人都在面临这个coronavirus 的疫情的问题。 Tapi kita yakin percaya 但是我们相信， Tuhan akan tetap melindungi kita sebagai anak-anaknya. 我们的神仍然会保护我们，因为我们是他们的儿，我们是他的儿子。 Harapan saya buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah juga, buat jemaat Tuhan sehat semua. 我祝大家在家里的朋友、弟兄姐妹们，大家都平安， Biarlah kita semua di dalam lindungan Tuhan. 使得我们仍然在神的保守当中。 Amin. 阿门。 Mari kita buka Alkitab kita. 我们打开我们的圣经， Bapak Ibu yang di rumah juga mari membuka Alkitab. Bersama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，在家里的我们也是一起来打开我们的圣经，我们一起来学习神的话语。
Minggu yang lalu kita melihat Pak Pendeta bawa khotbah dari kitab Kisah Para Rasul. 前礼拜，李牧师也是分享给我们是在《使徒行传》。 Hari ini juga saya juga akan membawa dalam kitab Kisah Para Rasul. 今天我也是要分享在这个使徒行传的圣经里面， Karena di dalam Kisah Para Rasul ini sungguh-sungguh detail menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 因为在使徒行传里面都写着很清楚关于上帝升天的耶稣升天的这个消息。 Mari kita melihat, kita mulai dari pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. 我们打开第1章第6节到第11节。 Saya akan membacakan buat kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah, perhatikan Alkitabnya dan baca juga secara bersama-sama. 弟兄姐妹在家里的，我们也是一起来读这个圣经。 Dengan perikop di atas, Yesus terangkat ke sorga. Hanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." 使徒行传第1章第6节到第11节这样说：他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得这能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。”说了这话，他们正看的时候，他就被举上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛往天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边说：“加利利人呐，你们为什么站着往天呢？这离开你们的被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”阿门。 Amin. Saya akan membuat tema buat kita. 我要做一个题目， Bukti kenaikan Yesus dan alasan mengapa dia naik ke surga. 就是耶稣的Sekali lagi, bukti kenaikan Yesus dan alasan mengapa dia naik ke surga. 就是耶稣升天的见证，还有他的为什么他要上升呢？升天呢？ Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， mungkin ada banyak orang juga tidak percaya akan kenaikan Yesus Kristus. 可能有些人不相信耶稣升天的事情， Maka daripada itu kita perlu bukti yang otentik tentang kenaikan Yesus Kristus. 所以我们要这个证据耶稣升天的这个证据。 Apakah dia betul-betul naik ke surga atau tidak? 是否耶稣是真正是升天呢，还是没有？
Jangan kita hanya mendengar daripada kata orang. 我们不要听别人怎样说， Tapi saat ini kita mau belajar bersama-sama yaitu bukti kenaikan Yesus itu 但 sendiri. 是我们要看这个证据，耶稣升天的这个证据。 Kalau kita melihat di sini, Alkitab mencatat sebelum Yesus naik ke sorga, ia berulang kali menampakkan diri kepada mereka atau rasul-rasulnya selama 40 hari. 我们看这个圣经里面说着，耶稣在还没升天的时间的那个时间啊，他就显现给他们的门徒使徒们看。 Di situ menyatakan bahwa Yesus betul-betul bangkit dan pada waktunya hari ini kita memperingati dia harus naik ke sorga. 那时候我们真正看这个证据，就是耶稣还活，就是耶稣活着，就是复活了。然后今天呢，就是他升天的日子。 Bukti yang pertama yang harus kita lihat, 第一个证据就是 Yesus menentukan dirinya sendiri akan naik ke surga. 耶稣他自己跟他们的门徒说，他一定就是升天。 Atau Yesus menubuatkan bahwa dia akan naik ke surga. 还是耶稣已经有这个预言了，他会升天。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， saya pernah mendengar seorang pendeta 我有听过一个牧师这样说， yang turun naik ke surga. 他说他已经上天了，然后又再下来。 Tetapi apakah ini betul? 但是这个是对的吗？是否是正确的吗？ Apa buktinya? 什么证据呢？ Adakah kekuatan yang menyatakan bahwa itu betul? 是否有一个能力说这个事情是对的吗？ Tetapi di sini kita mau belajar, kita melihat Yesus sebelum dia naik ke surga, dia sudah mengatakan bahwa dia akan kembali ke surga. 但是呢，如果耶稣在这个圣经里面，他有说着，他还没有升天的时候，他有跟门徒说，他必定会升天。 Mari kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-16. 我们来看约翰福音第16章。 Yohanes 16 ayat 4 dan 5. 约翰福音第16章第4节到第5节。 Di situ dikatakan ayat 4 bagian B, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. 约翰福音第16章第4节下半节和第5节这样说：我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。现今我往在，我猜我来的父哪里去？你们中间并没有人问我，你往哪里去？ Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Yesus berulang kali menyatakan hal itu kepada murid-muridnya. 耶稣重复这个问题问这个跟他的会有跟他的这个使徒们说， bahwa dia akan kembali ke sorga. 他会将回到天家。 Di dalam kitab Ulangan dikatakan, jika nubuat itu dikatakan tetapi tidak terjadi, berarti nubuat itu adalah palsu. 如果这个预言讲出来的话，然后没有实现的话，这个就是假的预言。 Coba kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat 20 sampai 22. 我们来看这个宿命记。 Sekali lagi Ulangan pasal yang ke-18 ayat 20 sampai 22. 18章20节到22节。 Saya akan membaca buat kita. Tetapi seorang nabi yang telah berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya
atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Tetapi seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. 宿命记第18章第20节到22节这样说：若有先知三敢托我的名说我所未曾吩咐他说的话，或是分别神的名说话，那先知就必致死。你心里若说耶和华未曾吩咐的话，我们怎样知道呢？先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，又无先验，又无小验，这就是耶和华所未曾吩咐的，是那先知擅自说的，你不要怕他。 Dalam kitab Ulangan ini memberi bekal kepada kita apakah nubuat yang diucapkan itu betul terjadi atau tidak. Kalau nubuat itu terjadi berarti nubuat itu berasal dari Tuhan. Tetapi jika nubuat itu tidak terjadi, maka nubuat itu dibuat-buat. 在这个宿命记，我们可以看到，如果这个预言呢，它如果成全的话，这就是神所说的话，神所预言的。如果这个预言所说的，然后没有成就的话，那就是不是神所来的，那就是他做的。 Tetapi Yesus Kristus menubuatkan dirinya setelah dia melakukan segala tugasnya, maka dia harus kembali kepada Bapa. 然后这个是耶稣自己有说过，他一定要回到父那里去。 Dan nubuat itu betul-betul terjadi dan perkataan itu betul-betul terjadi. Itulah nubuat yang daripada. 然后这个预言呢是成就的，他就是耶稣所说的是成就的这个预言。 Yang kedua, 第二， bukti yang kedua bahwa Yesus betul-betul terangkat ke surga. 第二个证据是耶稣升天的证据，就是 ada banyak saksi mata. 有很多见证，眼睛看的。 Di sebuah perkara bisa dinyatakan keasliannya apabila disertai oleh beberapa saksi mata. 如果一件事情发生的话，可以做一个证据的是有许多人在那边在现场。 Jadi kebenaran itu boleh disahkan oleh beberapa saksi mata. 所以说，这个真实的发生的事情，如果有很多人在那边在当地看的话，这就是可以证明有一个能力，可以证明有这个证据。 Karena jika satu orang yang hanya melihat saksi mata itu tidak bisa disahkan. 因为如果只有一个人是可以在那边见证的话，这个不能说是一个见证。 Kembali lagi kita mau melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-19 我们再来看刚才的那个宿命记 ayat 第 yang 19章 ke-15. 第15节。宿命记19章第15节。 Saya akan membacakan. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya, baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. 这里说，人无论发生什么罪，做什么恶，不可凭一个人的口做见证，总要凭2、3个人的口做见证，才可以定案。 Jadi peristiwa terjadi kenaikan Yesus bukan hanya disaksikan satu orang, tetapi banyak orang. 所以呢，在耶稣升天的那个时候，不是单单只有一个人，但是有很多人在看。 Dan ini menyatakan bukti bahwa Yesus betul-betul naik ke surga. 这就是一个证据，耶稣真实升天的一个证据。 Para murid-muridnya bersama-sama dengan dia pada waktu itu. 他的门徒们在那个时刻，
Dan kalau kita melihat di dalam kitab para rasul itu, 如果我们再看那个使徒行传的经文， setelah Yesus memberkati mereka dan Yesus terangkat ke sorga, 当耶稣祝福他们，耶稣就升天了。 dan mata mereka melihat Yesus terangkat ke sorga. 他们的眼睛就往着耶稣升天的那个时刻。 Jadi bukti ini betul-betul kuat bahwa Yesus betul-betul naik ke sorga. 所以这个是一个很强大的证据，耶稣真真实实升天了。 Karena disaksikan oleh para murid-muridnya pada saat itu. 因为是他的门徒们是做见证，他有看到。 Yang ketiga, 第三个， kita mau melihat bukti yang ketiga 我们要看第三个证据， terjadi pada siang hari. 就是发生在中午， Terjadi pada siang hari. 发生在中午。 Ketika Yesus naik ke sorga, kondisi pada saat itu adalah siang hari. 那个时刻，当耶稣升天的那个时刻是在中午。 Di dalam kisah para rasul, kita mau melihat kembali 我们再看这个使徒行传 pasal yang pertama ayat yang ke-9. 第1章第9节， Kita melihat dengan seksama. 我们来再看一下。 Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 说了这话，他们正看的时候，他就被举上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， mengapa saya mengatakan bahwa itu terjadi pada siang hari? 为什么我可以说这个发生是在中午呢？ Jika itu tidak terjadi pada siang hari atau terjadi pada waktu malam hari, 如果这个事情不发生在中午，如果发生在晚上呢？ tentunya awan tidak begitu jelas kelihatan. 当然了，这个云朵是看不清楚的。 Jadi Yesus terangkat ke sorga itu betul-betul terjadi pada siang hari, 所以说呢，耶稣升天的那个时候是在中午， bukan terjadi pada malam 不 hari. 是在晚上。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam 亲 Tuhan, 爱的弟兄姐妹们， bagaimana kalau kita memandang ke langit pada waktu malam? 我们想象，如果我们晚上的时候，我们往天的时候是怎样的一个事情？ Tidak ada bulan, 没有月亮， begitu gelap. 很暗， Awan pun nggak begitu nampak, nggak begitu jelas 我 dari 们也 pandangan 看不 mata 清 kita. 楚这个有没有这个云。 Jadi Yesus terangkat ke sorga betul-betul pada waktu siang. 所以说呢，耶稣基督升天的那个时刻是真真实实在这个中午。 Dan di situ semua orang melihat, semua orang itu murid-muridnya pada saat itu bisa melihat dengan jelas. Karena apa? Karena terjadi pada siang hari. 然后有说过，全部的人，就是包括他的门徒们，可以看清清楚楚看这个耶稣升天，就是证明说是在中午。 Inilah bukti yang ketiga, 这是第三个的证据， yaitu terjadi pada siang hari. 发生在这个中午。 Yang keempat, 第四个证据， kita mau melihat bukti yang 我 keempat 们要看第四个的证据， terjadi di ruang terbuka. 就是发生在很광大的一个地方。 Kalau kita melihat di tetap kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12, saya baca. 我们看《使徒行传》第1章第12节， Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，也有安息日可走的路程，但下门徒从哪里回耶路撒冷去？ Di situ dikatakan bahwa Yesus terangkat ke sorga terjadi di Bukit Zaitun. 这里说耶稣升天的地方，就是地点，就是在橄榄山。 Dan itu terjadi di ruang terbuka. 这就是橄榄山，就是意思就是很광大的一个地方， Mata orang boleh saja bisa melihat semua. 全部的眼目就是可以往这个。 Jadi Yesus naik ke sorga bukan di tempat yang tersembunyi atau di dalam rumah atau yang lain-lain yang tidak dapat diketahui. 所以说，耶稣升天的这个地点、这个地方，不是在一个很密切的一个地方，就是人看不到的地方。
Jadi Yesus betul-betul naik ke surga di tempat yang terbuka yang bisa dilihat oleh semua mata. 就是说，耶稣升天的那个地方，就是全部的人可以看得到的。 Di dalam Lukas juga mencatat bahwa lokasi Yesus naik ke surga 在路加福音里面也写作耶稣升天的这个事情。 Coba kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. 我们来看路加福音第24章。 Ayat 50 dan 51. 第50到51节， Saya akan membacakan buat kita. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka, ya sampai situ. 路加福音第20章50到51节，这里说，耶稣领他们到波达尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了。 Dua bagian Alkitab ini telah dinyatakan lokasi kenaikan Yesus yakni di sebuah bukit. 这两个经文就显出来了，就是一个证据，就是说耶稣在那个升天的那个时刻，就是在一个山， Yaitu antara Yerusalem dan Betania. 就是在耶路撒冷和这个波达尼的中间。 Kalau kita melihat secara geografisnya, 如果我们看这个科学呢， antara Yerusalem dengan Betania itu 耶路撒冷跟这个波达尼的 ada sebuah bukit yang dinamakan Bukit Zaitun. 有一个山，就是叫做这个橄榄山。 Maka disitulah Yesus berada bersama-sama dengan muridnya ketika dia naik ke sorga. 就是这个橄榄山，就是耶稣的地方，在他升天的那个地方。 Jadi hal itu terjadi betul-betul di ruang terbuka. 所以说，耶稣基督升天的这个时刻，就是真真实实在一个很庞大的地方， Jadi bukan sebuah rahasia lagi tentang kenaikan Tuhan Yesus. 不是一个很秘密的东西， Karena bisa dilihat, dipandang oleh banyak orang. 因为可以给很多人的眼目看到。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱弟兄的姐妹们， Jadi bukti yang keempat ini betul-betul menegaskan bahwa Yesus betul-betul naik ke sorga di tempat yang terbuka. 就是第四个的证据，耶稣升天的证据，就是耶稣升天是在一个很庞大的一个地方。 Dan kita melihat bukti yang kelima. 我们再看第5个证据， Malaikat mengkonfirmasinya. 就是有这个天使能做一个证据。 Kembali lagi kita kepada Kisah Para 我 Rasul 们再看回去刚才的那个使徒行传， pasal pertama ayat 10 dan 11 saya akan membacakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." 使徒行传第1章第10节到第11节这里说，当他往上去，他们定睛往天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边说：“加利利人呐，你们为什么站着往天呢？这离开你们背脊升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。” Pada bagian ini kita mendapat sebuah bukti yang luar biasa, 在这段经文，我们看到一个很强大一个证据， yaitu sebuah bukti yang supranatural. 就是一个很一个特别的一个证据。
di mana makhluk-makhluk sorgawi atau malaikat Tuhan sendiri menyaksikan tentang kenaikan Yesus itu sendiri. 就是这个天使自己来证明说这个耶稣升天的这个事情。 Dan itu ditegaskan oleh malaikat itu bahwa Yesus betul-betul naik ke sorga. 就是这个天使就强调跟这个门徒们说，耶稣真真实实是升天的。 Ini adalah kekuatan bagi kita 这就是一个对我们来说是一个有力量的一个 yang 证据， bisa menguatkan iman kita. Jika orang mengatakan bahwa Yesus tidak terangkat ke sorga, ini bukti betul-betul terjadi. 就是给我们有一个强大的一个力量。如果别人说耶稣还没升天，我们可以跟他们说，这个是一个很强大的一个证据。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， jangan pernah kita meragukan akan kenaikan Yesus Kristus. 千万我们不要怀疑耶稣升天的这个事情。 Tadi saya sudah paparkan ada 5 bukti tentang kenaikan Yesus 刚 Kristus. 才我已经大家分享有5个证据。 Saya akan ulangi kembali bukti yang pertama, Yesus membuatkan kenaikannya sendiri. 我再重复一下，就是刚才第一个，就是耶稣自己对门徒说他升天。 Yang kedua, 第二， ada banyak saksi mata melihat pada saat itu. 有很多眼目，就是有很多见证人，就是看这个事情。 Dan yang ketiga, 第三， terjadi pada siang hari. 就是发生在这个中午。 Keempat, 第四， terjadi di ruang terbuka. 发生在一个很庞大的一个地方。 Dan yang kelima, 第五， malaikat mengonfirmasinya. 有天使来做见证， Bahwa malaikat mengatakan bahwa Yesus betul-betul naik ke sorga. 就是这个天使对他们说，这个耶稣真真是升天的。 Ketika murid-muridnya tercengang, 当那个时候，这个门徒们一直往天上看的时候， menatap ke langit 他们往天看， sampai awan menutup Tuhan Yesus. 直到这个云朵也是把耶稣盖掉的时候， Tetapi malaikat dengan tegas. 然后这个天使就强调了， Sekali lagi saya baca buat kita. 我为大家读一下。 Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." 加利利人呐、你们为什么站着往天呢？这离开你们背极升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。 Jadi di sini bukan hanya mereka yang menyaksikan kenaikan Yesus Kristus, 所以说，在这里不是单单门徒们，还有其他人看耶 tapi 稣， malaikat juga menyaksikan akan 但是 kenaikan Yesus. 连这个天使也做一个见证，也看到了。 Ini bukti dari kenaikan Yesus Kristus. 这就是证据耶稣怎样升天。 Dan sekarang kita mau melihat alasan mengapa Yesus naik ke sorga. 然后我们要再看耶稣基督为什么要升天呢？ Ada 4 hal yang harus kita lihat. 有4件方面我们要看。 Alasan yang pertama mengapa Yesus naik ke sorga. 第一个，为什么耶稣要升天？ Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 13. 我们来看约翰福音第13章。 Yohanes 13 ayat yang ketiga. 约翰福音第13章第3节， Saya akan membaca buat kita. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 这里说耶稣知道父已经将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去。 Di sini Alkitab mengatakan bahwa Yesus harus kembali kepada Allah. 这里就是强调了说，耶稣要归到神那里去。 Ini adalah alasan yang pertama mengapa Yesus harus naik ke sorga. 这就是一个原因，为什么耶稣要升天的原因。 Alasan yang pertama bahwa dia harus kembali kepada Allah atau kembali ke sorga itu sendiri. 第一个，他就是要归到神那里去。
Alkitab ini sungguh-sungguh tegas menjelaskan buat kita 这里真的强调了，跟我们说他要归神 bahwa 那里 Yesus harus kembali ke sorga. 耶稣要归到神那里去。 Alasan yang kedua yang harus kita ketahui, 第一个原因我们要知道的， kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, 我们看约翰福音第4章 pasal 4 ayat yang ke-34. 第4章第34节， Saya akan membacakan lagi buat kita. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。” Alasan yang kedua, 第二个原因， karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya atau pekerjaannya dengan sempurna. 因为耶稣已经遵行他所要做的那个工作已经完全了。 Sekali lagi, karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. 因为耶稣已经完全做他所要去行的这个事， Jadi Yesus sudah melakukan kehendak Allah Bapa, mengerjakan sewaktu Dia masih menjadi manusia. 所以耶稣当他还是成为一个人的时候，他就是遵行上帝父所叫他所要做的那个工。 Bagaimana Dia melakukan perbuatan-perbuatannya, mujizat-mujizat yang dilakukan, orang sakit, orang mati dibangkitkan, disembuhkan oleh Yesus. 我们看耶稣怎样做一个神迹呢？就是他医治各种各样的病痛，还有让这个死人复活的这个工作。 Dan pada puncaknya bahwa Dia harus menderita, mati, menanggung segala dosa 然 kita. 后在高点的时候，他就是要受苦受难，然后钉在十字架。 Itu adalah puncak daripada pekerjaan Yesus itu sendiri. 这就是耶稣最高点的这个工作。 Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19, 如果我们看约翰福音第19章的时候， kita melihat 我们来看 Yohanes 19 ayat yang ke-30. 约翰福音第19章30节。 Yohanes 19:30 dikatakan, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。 Jadi di sini dikatakan bahwa pekerjaan yang Yesus lakukan sudah selesai. 所以我们可以看到，耶稣所做的工在这个地上已经成了。 Yesus betul-betul melakukan pekerjaannya, melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan sempurna. 耶稣真真时时刻刻就是遵行神所吩咐的这个工作，给他已经完成了， Dan tidak 完全 ada 了。 satupun yang terlewati. 没有一个事情是过去的。 Bapak Ibu dan saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Hingga pada saat ini kita masih ada. 在这个时刻，我们还有。 Karena anugerah Tuhan itu, karena Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya itu, yaitu mengampuni dosa kita dengan Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. 是因为神的恩典，他为我们他免我们的罪，钉在十字架。 Dan di salib itulah Dia mengatakan sudah selesai. 在那个十字架上，他就说成了。 Jadi pekerjaan Yesus selama ada di bumi sudah sempurna. 所以说，耶稣在这个地上的功呢，已经成了，已经完全了。 Itu adalah alasan kenapa Yesus harus kembali ke sorga. 这就是一个原因，为什么耶稣要回天家？ Karena Dia sudah menyelesaikan tugasnya. 因为他已经完成了他所要父所吩咐他去遵行的这个功。 Kita yang masih ada di dunia ini, 我们还在这个世上的， masih banyak tugas kita. 还有很多事情我们要去做的。 Kita harus memberitakan Injil 我们要传讲神的话， sampai pada waktunya kita mengatakan selesai. 到有一个时间，有一段时间，我们说成了。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们，
Inilah pekerjaan Yesus yang sungguh-sungguh sempurna. 这就是耶稣基督的工作是很完成的工作，完全的工作。 Dan yang ketiga, 然后第三方面， ini hal yang sungguh-sungguh membahagiakan kita. 这就是一个很喜乐的一个事情。 Kita melihat dalam Injil Yohanes 我们再看这个约翰福音 pasal yang ke-14 第14章 ayat 2 dan 3. 第2节到第3节。 Saya akan membaca buat kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。 Yang ketiga, 第三， menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. 为我们预备了就是为我们的预备住处给我们。 Yang 明白吗？ ketiga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. 第三方面，他就是预备了我们的住处在他那里。 Kita yakin percaya bahwa Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. 我们相信耶稣升天就是为我们预备住处给我们。 Dan jika sudah waktunya tiba, dia akan menjemput kita. 如果时间一到的时候，他就来接我们。 Ini adalah suatu pengharapan, suatu harapan yang kita tunggu-tunggu. 这就是有一个很大的盼望，我们要去等。 Bahwa Yesus betul-betul menyediakan tempat bagi kita. 就是耶稣他时时刻刻为我们预备了这个住处给我们。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam 亲爱 Tuhan, 的弟兄姐妹们， sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus 我 Kristus. 们的耶稣真的很伟大。 Setelah dia menyelesaikan 当 pekerjaannya 他已经完成了他的功， dan dia naik ke sorga, 然后他升天 menyediakan tempat bagi 为 kita. 我们预备住处， Saya yakin percaya 我相信 kita akan bersama-sama dengan Tuhan nanti. 我们将和耶稣基督在一起。 Sesuai dengan yang Tuhan tentukan bahwa kita sudah disediakan tempat bagi kita. 就是符合耶稣所说的，我们回天家的时候，耶稣已经为我们预备住处给我们了。 Dan saya yakin tempat itu tersedia buat saya dan Bapak Ibu. 然后我也相信，我也真真实实的相信，这个住处已经预备给我，也预备给弟兄姐妹们了。 Katakan amin. 我们说阿门。 Amin. Kita sungguh percaya 我们相信 ini janji Tuhan. 这是神的许意， Bukan 这是神的 janji 允许 saya， 不是我的 Ini 我说的， perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada 这 kita. 是耶稣所说的，对我们说 Dan 的。 kita harus memegang apa yang Tuhan janjikan 我 kepada 们要 kita. 紧握住神所说的话。 Bahwa Yesus sungguh-sungguh menyediakan tempat bagi kita. 耶稣真真实实为我们预备了住处给我们。 Dan yang keempat, 第四， alasan yang keempat kenapa Yesus naik ke sorga. 第四的原因，为什么耶稣要升天？ Supaya Roh Kudus turun ke atas kita. 使到这个圣灵会降下来在我们的身上。 Kita melihat dalam Yohanes pasal 16我们再看约翰福音第16章 ayat 7 dan 8. 第7节到第8节。 Saya akan membacakan buat kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. 然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他即来的
就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己。 Inilah janji Tuhan. 这是神的允许。 Ketika dia belum naik ke sorga 当他还没升天的时候， dan dia harus mengatakan demikian. 他要说这句话。 Ketika dia naik ke sorga, 当他他升天的时候， dia harus mengutus seorang penolong bagi kita, 他要差来一个保惠师给我们， yaitu Roh Kudus. 这就是圣灵。 Jadi alasan Yesus naik ke sorga agar Roh Kudus itu turun ke atas orang-orang yang percaya. 所以说，耶稣升天的这个原因，他就是要差这个圣灵到我们身上。 Jadi Alkitab ini betul-betul menjelaskan kepada kita bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia mengutus Roh Kudus supaya memberi kekuatan pengharapan kepada kita. 所以说，这个是一个很大的证据，就是说，耶稣升天的时候，他不是离开我们，而且他就是差这个圣灵一直与我们同在。 Kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, 我们再看约翰福音第14章第16节。 Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 这里对我们说，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。 Jadi Amin. kitab ini betul-betul menjelaskan ketika Yesus terangkat ke surga, ketika Yesus meninggalkan dunia ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia mengutus Roh Kudus supaya menyertai kita. 所以在这个经文很正确的对我们说，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Ini yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. 这就是耶稣基督所允许的， Agar Roh Kudus itu turun ke atas 直 kita. 到这个圣灵会降下来到我们 Memenuhi 的身 hidup 上， saudara dan saya. 丰满我们的身上。 Dan ketika Roh Kudus itu turun dan memenuhi kehidupan kita, 当这个圣灵降下来，然后在我们身上的时候， maka apa yang harus kita 我 lakukan? 们要做什么呢？ Dan alasan yang kelima, 第五个原因， ini tugas kita 这是我们的责任， yang harus kita 我 lakukan. 们要去行的。 Yang kelima, 第五， supaya kita menjadi saksinya. 使到我们可以做他的见证。 Kembali lagi kita melihat di dalam Kisah Para 我 Rasul 们回去《使徒行传》 pasal yang pertama 第1章 ayat yang ke-8. 第8节。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 当圣灵降临在你们身上，你们就必得这能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。 Dan Matius pasal yang ke-28, 还有马太福音第28节， Matius 28 28章， ayat 19 dan 20. 马太福音28章第19节到20节。 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 马太福音第28章第19到20节这里说，所以你们要去，使万民做我的门徒，吩咐指圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。 Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， bahwa yang kelima ini 就是第五个原因， menegaskan kepada kita 给我们强调， supaya kita menjadi saksi. 使到我们可以
成为他的见证。 Menjadi saksi berarti kita harus memberitakan firman Tuhan. 成为他的见证的意思就是我们要传讲神的话， Memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang. 分享神的话给每个人， Agar semua orang juga boleh percaya dan boleh diselamatkan oleh Yesus Kristus. 使到所有的人可以相信，就是耶稣基督 Ini 的存 adalah 在。 tugas yang Tuhan berikan, amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. 这就是神所给我们的吩咐我们所要行的一个事情。 Ini bukan hanya diberikan kepada pendeta, penginjil, tetapi semua orang percaya. 这个命令呢，不是单单给牧师还有会友们而已，但是所相信他的人， Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita sebagai orang-orang yang percaya, sudah percaya sungguh-sungguh sudah diselamatkan oleh Yesus 我 Kristus. 们成为相信耶稣的人，我们真真实实相信耶稣的人， Marilah kita menjadi saksinya Tuhan. 我们来做上帝的见证吧。 Marilah kita menjadi terang dunia, 我们成为光和盐， menerangi semua orang yang berada di dalam 我们 kegelapan. 照亮那个还在黑暗里的。 Melalui setiap sikap hidup, perkataan kita, perbuatan orang akan melihat. 就是通过我们的行为，我们所说的话，就是会变成一个力量给他们， Bahwa kita pengikut-pengikut Tuhan. 他们可以看到我们是神的门徒， Bahwa 上帝的门徒， kita adalah anak-anak Tuhan. 我们是神的儿女。 Dan di situ orang akan melihat bahwa kehidupan orang Kristen itu jauh berbeda daripada dunia. 就是那个还没信主的人可以看到，在我们的身上可以看到，我们是真真实实相信主的人。 Inilah yang Tuhan harapkan kepada kita. 这就是上帝所刻木在我们身上所发生的事。 Mengapa dia harus naik ke 为 sorga? 什么他还要升天？ Yang terakhir supaya kita boleh memberitakan Injil. 就是我们可以传扬神的话， Supaya kita boleh memberitakan Injilnya. 使到我们可以分享神的话。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam 亲爱 Tuhan. 的弟兄姐妹们， Ini adalah harapan yang Tuhan berikan buat kita. 这是神所给我们的一个盼望。 Marilah kita boleh memberitakan Injil kepada siapapun. 我们来传扬神的话吧， Kepada tetangga kita, 给我们的邻居， kepada siapapun yang boleh bertemu dengan kita. 给就是遇到我们的人。 Mungkin tidak bisa kita langsung menyampaikan, tetapi dengan sikap kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, orang akan melihat. 可能我们不能直接跟他分享神的话，还是传扬神的话，但是通过我们的行为，通过我们所说的话语，我们可以感动他。 Kalau saya boleh menyaksikan anak saya Bella, 如果我可以做一个见证，就是我的女儿就是贝拉， ada tetangga kami 有一个我们的邻居， pas di depan rumah kami. 就是他在我们的对面， Dia berbeda keyakinan dengan kita. 他的信仰是我们不一样， Dia seorang yang taat. 他是一个很遵行神的。 Ketika dia datang ke rumahnya, 当他来到我们的 dia 家， ingin masuk pintunya. 当他要回他的家，他进入他的家门外的时候， Yang dikatakan oleh Bella, 贝拉对他说的， dia berkata, "Salam." 他就是说 Shalom 平安。 Seorang anak kecil begitu polos mengatakan hal itu kepada orang yang sungguh-sungguh taat kepada agamanya. 一个单纯的一个小孩，他还没进屋的之前，他就是说一句话， Saya sangat terharu. 我非常感动。 Walaupun yang dia temannya itu sudah kelas 6 SD, 虽然他的朋友已经是6年级了， sedangkan si Bella belum sekolah, 然后这个贝拉还没上学， tetapi dia boleh menyaksikan, mengatakan perkataan shalom. 但是他可以做一个证据给他的朋友说，他还没进屋了之前，他要说平安。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， marilah kita boleh memberitakan Injil kepada banyak orang. 我们来一起传扬神的话语给每个人。 Di sini dikatakan sampai ke ujung bumi. 这里说了，知道是就是对不起，就是知道Sampai ke ujung bumi. 就是到地际，到地际， Bukan hanya kepada keluarga kita, tetangga kita, tetapi sampai ke ujung bumi. 不是只单单为我们的
家里人或者我们的邻居，但是这个全部的人， Mau orang menerima atau tidak, itu urusan dia, itu urusan Tuhan. 无论他要接受或不接受，这是神跟他之前的关系了。 Yang penting kita sudah menyampaikan 我们 kebenaran. 我们的责任只是分享，然后介绍给他们，传扬给他们。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Terima kasih ya Tuhan 感谢你，上帝， buat siang hari ini. 在这个中午， Biarlah kami boleh diperlengkapi oleh Roh Kudus-Mu. 我们可以，你的圣灵可以饱满了我们， Dan kami betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. 然后我们也是被你的圣灵充满， Sehingga kami boleh memberitakan Injil. 直到我们可以传扬你的神，你的 Boleh 话语， menjadi saksimu dimanapun kami berada. 可以做你的见证，无论我们在哪一个地 Pakailah 方， seluruh hidup kami ini 使 Tuhan. 用我们每个人的生命吧 Di，sisa hidup kami ini. 在我们剩下的时间， Agar banyak orang mengenal dan percaya kepadamu. 直到有很多人能相信，可以相信你， Agar banyak orang diselamatkan bagi nama Tuhan. 直到很多人可以被你拯救， Inilah hidup kami ya Tuhan. 这是我们的生命， Kami persembahkan hanya ke dalam tangan 我 Tuhan. 们献给你，在你的手上 Dan，pakailah sisa hidup kami 求你使用我们剩下的这个时间， menjadi berkat bagi banyak orang. 直到可以给别人一个祝福。 Terima kasih Yesus. 感谢你，耶稣， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Ya, terima kasih untuk firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati ya. Dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, dibangkitkan, dan pada hari ini Dia sudah naik ke sorga. Ya, ini membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah Allah. Ya, Dia adalah pemilik surga, Dia adalah penguasa alam semesta ini. Baik Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman, yaitu saya kembali mengingatkan bahwa hari Minggu ini ya, hari Minggu ini pada tanggal 24 Mei bahwa kita ada ibadah online melalui Facebook dan pembicaranya adalah Evangelis Nesa. Jadi kembali saya mengingatkan kepada kita semua agar kita jangan sampai ketinggalan ya untuk mengikuti setiap ibadah online kita. Dan ketika ibadah online walaupun kita di rumah, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita membawa firman Tuhan, Alkitab kita berpakaian dengan yang rapi ya, karena kita akan beribadah kepada Tuhan walaupun kita ada di rumah. Dan kami juga mengingatkan juga memberitahu kepada setiap jemaat bagi yang ingin memberikan persembahan, silakan ditransfer ke rekening gereja yaitu di BCA dengan nomor 0611 709 683 atas nama Gereja Presbyterian Batam. Dan kami segenap pengurus gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tetap memberikan persembahan, yang tetap memberikan perhatian ya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Demikian pengumuman saya sampaikan, saya serahkan kepada WL. Baik, kita akan akhiri ibadah kita dan kepujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的充充满满的慈爱、圣灵的感动、感化、引导，充满与我们众人同在，从今到永永远远。Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sejak hari ini sampai selama-selamanya. Amin. 我要读一节经文。 Saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan buat saudara semuanya. 我们相信耶稣基督的复活，耶稣基督的升天时，不是只有单单耶稣的。 Saya ingin meyakinkan semua saudara kita, semuanya bahwa kebangkitan Yesus dan juga kenaikan Yesus ke surga itu bukan hanya milik Yesus sendiri saja. 我想圣道话语的时候， Pada saat saya merenungkan firman Tuhan, 歌罗西书3章5节的经文， Kolose pasal 3 ayat 5. 我到这经文的时候，哎呀，我的心非常高兴，非常兴奋了。 Pada saat saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya merasakan begitu bahagia, begitu sukacita. 这经文是保证我的升天的圣的话语了。 Karena ayat firman Tuhan ini adalah ayat yang menjamin bahwa saya akan naik juga ke surga bersama Yesus. 这经文说，基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。我读印尼文吧。Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 这经文就是耶稣再来的时候，我们也跟耶稣一起永远的荣耀里。这就是说，我们也复活升天，变耶稣一样的荣耀的复活体。 Dan ayat sinilah bisa disimpulkan bahwa ketika nanti Yesus datang kembali, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang sama yang seperti Yesus dapatkan, yang seperti yang Yesus miliki. Kemuliaan itu yaitu kemuliaan di mana tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan dan diangkat ke surga, berjumpa dengan Yesus di awan-awan. 现在我们一起过了很痛苦的、很危险的、很有担心的时代了、时间了。 Hari ini kita hidup di masa di mana kita hidup di masa ketakutan atau penuh dengan bahaya dan kecelakaan. 这危难当中，我愿意，我要全面我们的盼望，主耶稣带给我们的荣耀的、永远的天堂的荣耀，我们的盼望放在主里，我们天天要好好进行预备，与主永远同在的时间吧。 Di sini saya menyarankan saudara-saudari semuanya, marilah kita
selalu punya suatu pengharapan besar kepada Yesus, di mana pengharapan kita suatu hari kelak akan dijemput oleh Yesus bersama-sama naik ke surga. 这是我现在面对这个危机，我现在过这患难时代的我的办法了。但是这是不是我一个人而已了？在主耶稣基督里的人都要统一的一个做办法了。 Dan cara ini bukanlah berharap kepada Tuhan, cara ini bukanlah yang dipraktekkan oleh saya sendiri, namun marilah kita bersama orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita sama-sama berpengharapan yang sama. Dengan cara demikian kita hidup di masa sekarang ini. 是我们继续靠着主，我们继续在主耶稣基督里，要过天天颂赞、赞美、赞恩。 盼望当中的生活吧。 Dan biarlah setiap hari kita hidup dengan mengandalkan Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus untuk melanjutkan hidup kita. 好，Shalom。我们礼拜天我们再来，我们一起敬拜我们的天父吧。 Shalom buat kita semua dan selamat berjumpa kembali kita di ibadah hari Minggu nanti. Amin. Amin.